Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review. Hari ini Izzat nak buat review sebuah anime kegemaran Izzat, iaitu SSS Dynazenon. Siri SS Dynazenon ni adalah hasil kolaborasi antara dua buah studio, iaitu Suburaya Production dan juga Studio Trigger. Dan siri ini telah pun diarahkan oleh Akira Amemiya dan ditulis oleh Keiichi Hasegawa. Kalau korang nak tahu, Keiichi Hasegawa juga adalah developer untuk siri Ultraman Nexus. Cerita ni merupakan installment kedua selepas SS Gridman yang ditayangkan pada tahun 2018 dan merupakan installment kedua bagi The Gridman Universe. Okey, dia ada universe dia sendiri. Izzat tak nak sentuh spoiler dan kita teruslah ke benda yang Izzat tak suka dan benda yang Izzat suka pasal cerita ni. Benda pertama yang Izzat suka dari siri anime Dynazenon ni adalah dari segi dia punya animation dia. Anime Jepun ni kau tak perlu nak petikaikan lagi lah diorang punya animation macam mana. Diorang punya animation memang gempak. Aku memang suka gila dengan diorang punya animation. Dan ini juga penyebab kenapa aku suka dengan anime Jepun. Dia punya animasi dia tu memang sangat detail, terutama sekali daripada segi design monster, kaiju ke, ataupun dia punya robot sekali ke, ataupun dia punya persekitaran tu memang nampak cantik. Dia membuatkan kau rasa impress lah bila kau tengok siri ni. Benda kedua yang Zat suka pasal siri Dynazenon ni adalah dari segi dia punya action sequence dia. Cerita ni memang banyak fighting sequence yang memang hebat. Anime Jepun ni kalau bab action sequence ni kau tak perlu nak bertikaikan lagi lah. Dari segi dia punya animasi dan macam mana, memang cukup hebat. Sedangkan anime yang berbentuk slice of life pun dah bagus, ini kan pula dia punya action kan mestilah lagi padu. Sebagai seorang penonton biasa, Izzat memang rasa kagum dengan pertarungan yang ada dalam siri Dynazenon ni. Pertama sekali apabila Dynazenon ni mula bertarung dengan raksasa yang ada dalam cerita ni. Dengan gaya bertarung Dynazenon tu yang hebat, dengan raksasa tu serang balas balik serangan Dynazenon ni. Dan ditambah juga dengan dia punya animation dia yang sangat bagus. Dia punya animasi 3D CG dia memang sangat bagus dan boleh membuatkan kau sebagai penonton biasa rasa kagum lah dengan dia punya fighting scene dia tu. Benda lain lagi yang tak suka pasal siri Dynazenon ni adalah dari segi dia punya design dia untuk robot dia dan juga untuk kaiju. Bagi Zat, design kedua-dua robot dengan kaiju ni sama-sama cantik, dan bila Zat tengok tu buat Zat rasa macam nak cari gambar diorang ni dekat Google ke dekat internet untuk dijadikan wallpaper. Sebab Zat sangat suka dengan dia punya design robot dia tu, memang sangat cantik. Dia punya raksasa punya design pun bagi Zat sangat cantik kalau nak comparekan dengan Gridman dulu. Benda lain lagi yang saya suka pasal siri Dynazenon ni adalah dari segi dia punya lakonan suara dia. Lakon suara Jepun ni macam kita tahu diorang semua ni memang berbakat, dan bagi Izzat dan siri Dynazenon ni, pelakon suara yang terlibat memang telah pun menjayakan yang terbaik untuk menghidupkan watak diorang yang cerita ni. Dan bagi Izzat, diorang punya lakonan suara yang bagi Izzat paling Izzat suka adalah di episod yang terakhir. Dia punya lakon suara memang tip-top, memang diorang punya performance memang all out. Benda yang saya suka pasal cerita ni juga adalah dari segi dia punya elemen romantik dia. Buat korang yang tak tahu, cerita ni ada elemen romantik dia. Apa yang Izzat boleh katakan yang Izzat sangat-sangat suka dengan dia punya elemen romantik cerita ni. Tak cringe, dan dia punya relationship berjalan dengan sangat smooth. Memang orang kata berbeza sikit dengan cerita-cerita anime romantik komedi yang lain. Biasanya anime romantik komedi biasanya akan menggunakan karakter yang berbentuk sundral untuk menjadikan cerita tu lebih interesting. Tapi Dynazenon tak buat macam tu. Sebab dalam siri ni, Dynazenon ni hanya menggunakan karakter yang natural, yang tak sundral, tapi dia punya relationship tu sangat bagus, tak cringe, dan dia punya ending cerita ni memang sangat sweet. Dan Izzat rasa shippers yang mengharapkan Yomugi dengan Yumi ni berakhir bersama akan berpuas hati lah dengan ending cerita ni. Izzat, sebab walaupun Izzat bukan shippers, tapi Izzat rasa macam Izzat mengharapkan yang dua karakter ni mendapat ending yang baik lah di siri ni. Dan apa yang Izzat boleh katakan, Izzat sangat berpuas hati lah dengan ending tu. Benda lain lagi yang Izzat suka pasal siri ni adalah segi dia punya background music dia ataupun dia punya soundtrack lah. Soundtrack cerita ni telah pun dibuat oleh Shiro Sagisu. Kalau kau nak tahu, Shiro Sagisu ni telah pun menjadi komposer untuk pelbagai siri buatan Hideaki Anno macam Shin Godzilla, Neon Genesis Evangelion dan juga Shin Ultraman. Bagi Izzat, untuk seorang yang tak ada apa-apa pengetahuan dalam bidang muzik ni, bagi Izzat, bila Izzat dengar soundtrack dia tu memang sangat sedap dan buat Izzat tercari-cari lah. Kalau korang semua tertarik nak dengar dia punya soundtrack yang cerita ni, korang boleh cari kat YouTube sebab dah penuh dah list dekat YouTube tu dia punya soundtrack ni ada yang cerita ni. Selain daripada tu juga, Izzat juga sangat suka dengan dia punya lagu opening dia, iaitu Imperfect yang dinyanyikan oleh Masayoshi Oishi.
Bagi Zat, lagu opening dia kali ni jauh lagi best daripada Gridman. Terutama sekali bila lagu ni dimainkan di saat pertarungan sedang berlaku. Bila lagu ni dimainkan di saat pertarungan sedang berlaku tu, dia seolah-olah menaikkan hype battle tu, menyebabkan kita rasa battle tu jauh lagi epic. Sangat hebat lah bila lagu ni dimainkan. Lagu ending dia pun bagi Zat best, iaitu Stroke Memory yang dinyanyikan oleh Maya Cida. Bagi Zat best, tak mengecewakan. Dan Zat sangat sukalah dengan lagu ending dia tu. Habis kita cakap pasal benda yang Zat suka dengan cerita ni, jom kita cakap pasal benda yang Zat tak suka dengan cerita ni. Benda pertama yang Zat tak suka dari cerita ni adalah mungkin dari segi cara Diana Rex diperkenalkan lah. Sebab bagi Zat, Diana Rex diperkenalkan terlalu awal, iaitu dia pernah diperkenalkan di episod 1. Bila Diana Rex ni diperkenalkan di episod 1 tu, Izzat rasa macam bentuk Dana Zenon tu macam tak diberi orang kata highlight yang sepatutnya. Dia baru nak tunjuk gaya bertarung dia, tapi tiba-tiba dia orang dah tampilkan Diana Rex. Tapi bagi Zat, ini hanyalah kesalahan minor je lah. Sebab dia orang pun ada reason kenapa dia orang introduce form tu awal. Sebabnya episod dia pendek je, jadi nak tak nak dia orang kena introduce kalah Diana Rex tu seawal yang mungkin. Benda lain yang Zat tak suka pasal cerita ni adalah bila dia terlampau menumpukan pada karakter Yume tu. Sebab di dalam cerita ni, Yume ni punya seorang kakak, dan kakak dia telah pun mati. Sama ada bunuh diri ataupun dibunuh, kita tak tahulah. Korang kena ikut cerita ni baru korang tahu. Dan sebabkan itu, Zat rasa macam ada benda yang Zat tak apa suka sangat bila dia terlampau menumpukan ke situ. Sebab kes pasal Yume ni menyiasat pasal kes kematian kakak dia ni, Zat rasa hampir setiap episod tu sentiasa singgung pasal benda ni. Sebab Zat rasa macam dah lah tu, fokuslah pada karakter lain pula. Asyik fokus pada karakter dia je, seolah-olah macam dia tu adalah highlight utama dalam cerita kali ni. Lagi satu benda yang Zat tak suka pasal siri Dana Zenon ni adalah mungkin dari segi cara dia punya portrayal untuk villain dia lah. Villain untuk cerita Dana Zenon ni adalah Kaiju Eugenesis. Kaiju Eugenesis ni adalah sebuah organisasi, dan dia ni adalah main antagonis untuk siri Dana Zenon ni. Dia ni terdiri daripada Juga, Onija, Mujina dan juga Shizumu. Dia semua ni mempunyai satu kebolehan, iaitu yang dipanggil sebagai instant domination, iaitu jenis kebolehan yang mana dia ni boleh mengawal raksasa. Bagi Zat, apa yang Zat tak suka dengan villain ni adalah dia orang ni tak terasa villain tau. Sepanjang siri ni berjalan, Zat rasa macam dia orang ni macam bukan villain. So ada setengah part yang menunjukkan Zat rasa macam betul ke dia orang ni villain. Sebab dari segi gaya-gaya dia tu tak nampak macam seorang villain. Dia orang ni cuma nampak villain pun di 2 episod terakhir tu je. Itu je lah yang kita rasa macam kita nampak yang dia ni jahat kan. Benda lain yang Zat tak suka pasal siri Dana Zenon ni juga adalah dari segi dia punya cara treatment dia terhadap raksasa lah. Sebab bagi Zat, raksasa yang muncul dalam cerita ni seolah-olah macam disia-siakan. Dia muncul sekadar untuk mentihik konsep monster of the week sahaja. Dan cara Dana Zenon kalahkan raksasa tu, Zat rasa macam tu je kalah dia. Itu je lah Zat. Tapi tak adalah semua raksasa macam tu. Ada juga raksasa yang berjaya memberikan kesulitan untuk Dana Zenon ni, macam Bullbine dan juga dia punya final boss, iaitu Gagula. Itu je lah raksasa yang Zat rasa memberikan cabaran yang sengit lah untuk Dana Zenon ni kalahkan. Tapi raksasa yang lain macam muncul dia untuk menambahkan seri dan juga untuk memberikan action je. Lebih daripada tu tak ada macam dia nak bagi kontribusi ke arah episod kedepannya ke, tak ada. So Zat rasa itu je lah kot bendanya Zat suka dan benda yang Zat tak suka pasal siri Dana Zenon ni. Adakah Zat recommend cerita ni pada korang? Bagi Zat, ya, Zat sangat recommended untuk cerita ni. Sebab bagi Zat, Dana Zenon ni sangat underrated, dan Zat boleh ibaratkan dia ni macam permata di sebalik kaca tau. Sebab kita selalu je dihidangkan dengan anime yang best tapi panjang. Tapi kali ni kita dapat pula anime yang best tapi episod dia pendek. Dan bagi Zat, anime ni berjaya melengkapi lah kriteria anime yang Zat teringin nak tengok. Sebab Zat memang nak tengok anime yang pendek tapi action dia padu dengan jalan cerita dia pun best, lagu dia pun best. Dan bagi Zat, Dana Zenon ni dah complete mempunyai package tersebut lah. Sebab dia adalah installment kedua selepas Gridman. So kalau korang tanya Zat, adakah kita orang perlu tengok Gridman dulu baru kita orang boleh faham Dana Zenon ni, Zat recommendkan korang tengok lah. Sebab dalam cerita ni akan ada satu karakter yang comeback daripada siri sebelum ni. Kalau kau nak tahu siapa karakter tu, kau kena tengok dulu lah. Dan Zat tak detail sangat. Bila karakter tu comeback, dia tak bagi satu backstory pun pasal karakter tu. Means kau kena tengok dari Gridman dulu untuk faham karakter tu, baru kau tengok ni, dan kau akan lebih faham lah cerita ni. Kalau kau tengok cerita ni tanpa tengok Gridman, mungkin kau akan tertanya-tanya jugalah karakter tu. Daripada segi rating, Zat akan bagi cerita ni 55 bintang. Kalau dari segi grade, Zat akan bagi grade cerita ni adalah A+. Sebab bagi Zat, cerita dia best. Walaupun episod dia sikit, tapi Zat sangat enjoy menonton cerita ni.
Dan Izzat pun memang tak sabar untuk movie dia, iaitu Gridman dengan Dana Zenon. Dan Izzat harap movie Gridman X Dana Zenon ni jauh lebih bagus daripada siri. Sebenarnya siri dia dah bagus, tapi kalau boleh Izzat nak dia lagi bagus lagi dia bila dah jadi movie kan. Izzat nak semua bagus lah, dari segi dia punya action dia, drama dia, lakonan suara dia, soundtrack dia. Dan Izzat harap kalau itu akan menjadi installment terakhir untuk Gridman Universe, Izzat harap diorang dapat memberikan kita satu pengakhiran yang cukup baik lah. So itu sajalah daripada Izzat review kali ini. Kalau korang dah pernah tengok Dana Zenon ni, apa pendapat korang? Jangan korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. So itu sajalah review Izzat untuk hari ini. Assalamualaikum dan bye.